Dan seterusnya, di talian ketika ini Datuk Hafarizam Harun, Peguam UMNO, bagi kita mendapatkan penjelasan berhubung krisis ini dari sudut berlainan pula, aspek yang lain. Assalamualaikum Datuk Hafarizam. Waalaikumsalam. Okey Datuk Hafarizam, bagaimana situasi di Terengganu sekarang kerana bilangan kedudukan kerusi BN tidak lagi memegang majoriti? Adakah ini akan menyaksikan perlunya perubahan dalam Dewan Undangan Negeri? Okey, terima kasih kerana soalan yang diajukan. Pertama sekali, saya perlu tegaskan di sini, iaitu dari segi kedudukan memegang tampuk pemerintahan Kerajaan Negeri Terengganu, Yang Amat Berhormat Datuk Razif masih lagi merupakan Menteri Besar Terengganu yang sah. Kenapa saya berkata begitu adalah berdasarkan kepada beberapa poin-poin yang saya akan ulas satu persatu. Pertama, selagi mana kedudukan Yang Amat Berhormat Datuk Razif tidak dibawa ke Dewan Undangan Negeri untuk diambil satu vote of confidence, maka Yang Amat Berhormat Datuk Razif adalah Menteri Besar Terengganu yang sah. Kedua, selagi mana tidak ada permintaan untuk dibubarkan Dewan oleh Datuk Razif selaku Menteri Besar Terengganu yang baru, maka Dewan yang sedia ada, Dewan Undangan Negeri yang sedia ada masih lagi berterusan dan Datuk Razif masih lagi memegang jawatan Menteri Besar. Ketiga, selagi tidak ada pelantikan Menteri Besar baru oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Terengganu, atas sebab beliau telah pun mendapati Datuk Razif telah hilang kepercayaan ahli-ahli Dewan Undangan Negeri, Datuk Razif masih lagi kekal sebagai Menteri Besar Terengganu. Jika kita lihat kembali kepada apa yang berlaku di Perak pada tahun 2009, apabila tiga ahli Dewan Undangan Negeri daripada Parti Pakatan Pembangkang keluar parti, mereka bukan sahaja keluar parti, tapi mereka keluar parti dan memberi sokongan kepada Kerajaan Barisan Nasional. Jadi disebabkan itu, maka Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak setelah menemu duga 31 ahli Dewan Undangan Negeri, termasuk 3 adun bebas yang memberi sokongan kepada BN, Paduka Seri Sultan telah melantik Datuk Zamri menjadi Menteri Besar yang baru menggantikan Datuk Seri Miza. Keadaan di Perak berbeza dengan keadaan di Terengganu kerana apa yang berlaku ialah hanya pengumuman dibuat secara lisan bahawasanya Datuk Seri Ahmad Said dan 2 lagi telah keluar daripada Parti UMNO dan menjadi adun bebas. Persoalan pertama, adakah surat itu telah diterima oleh Pejabat Setiausaha Agung UMNO secara rasmi? Satu, jawapan dia mustahil kerana pengumuman dibuat semalam malam oleh Datuk Seri Ahmad Said dan 2 lagi. Surat itu belum ataupun tidak sampai di Pejabat Setiausaha Agung pertama. Kedua, adakah surat itu telah dimaklumkan kepada Speaker Dewan Undangan Negeri berkenaan mereka keluar daripada Parti UMNO dan menjadi bebas? Dan jika kita ambil pengumuman secara lisan oleh Datuk Seri Ahmad Said dan 2 lagi adun, mereka hanya menyatakan mereka keluar Parti UMNO, tetapi mereka tidak menyokong Parti PAS. Jadi berbeza dengan Perak kerana Perak sokongan telah diberi kepada Barisan Nasional. Sebab itulah di Perak, Datuk Seri Zamri telah dilantik menjadi Menteri Besar Perak yang baru. Jadi selaku penasihat undang-undang UMNO dan juga pengamal undang-undang dalam perundangan perlembagaan, perlu saya nak tekankan di sini, rakyat Terengganu perlulah tidak panik ataupun gusar bahawasanya kerajaan BN Terengganu telah tumbang kerana Datuk Razif masih lagi Menteri Besar Terengganu. Dan kerajaan yang memerintah Terengganu sekarang ialah kerajaan Barisan Nasional dan UMNO. Tidak timbul PAS akan mengambil alih. Kerana adakah 15 orang ahli adun PAS itu telah menghadap Tuanku Sultan? Belum. Adakah Tuanku Sultan telah berpuas hati
bahawasanya kerajaan BN telah hilang majoriti. Ketiga dan yang paling penting, adakah Tuanku Sultan Terengganu telah berkenan untuk melantik Menteri Besar baru daripada Parti PAS? Itulah komen saya. Okey, baiklah Datuk. Mungkin saya kurang info berkenaan dengan sisi perundangan ini dan mungkin kalau saya salah, Peguam boleh perbetulkan. Okey Datuk, daripada apa yang berlaku ketika peralihan kuasa di Perak, adakah proses ini, pertukaran ini juga bermakna boleh digerakkan oleh Sultan itu sendiri? Okey, apa yang berlaku di Perak ialah setelah 3 ahli Dewan Undangan Negeri daripada Parti PAS dan PKR keluar daripada parti mereka masing-masing dan menyatakan sokongan penuh kepada Barisan Nasional secara bertulis, ketiga-tiga mereka bersama 28 orang lagi ahli Dewan Undangan Negeri daripada BN telah dipanggil menghadap Duli Yang Maha Mulia Sultan Perak kerana ada permintaan daripada Datuk Seri Nizar selaku Menteri Besar Perak sewaktu itu untuk membubarkan Dewan. Jadi sebagai Sultan yang memerintah, Paduka Seri Sultan perlu memuaskan hati baginda dan juga pendapat baginda bahawasanya memang kerajaan Pakatan Pembangkang di Perak telah pun hilang majoriti. Disebabkan itulah Paduka Seri Sultan telah memanggil menghadap ke semua 31 ahli Dewan Undangan Negeri di Perak di istana dan baginda telah menemu juga satu persatu secara berasingan disaksikan oleh penasihat undang-undang negeri Perak sewaktu itu. Apa yang berlaku di Perak ialah jelas dari segi bukan sahaja pengumuman yang dibuat oleh 3 orang adun bebas di Perak sewaktu itu, tetapi mendokumentasikan bahawa mereka telah keluar parti, telah dikepilkan kepada Paduka Seri Sultan. Interview secara lisan telah dibuat antara Paduka Seri Sultan dengan adun-adun seramai 31 orang. Maka setelah baginda berpuas hati yang kerajaan Barisan Nasional telah ada majoriti, maka baginda berkenan untuk melantik Datuk Seri Zamri untuk menjadi Menteri Besar Perak. Apa yang berlaku di Terengganu sekarang ialah semalam Datuk Razif telah dilantik menjadi Menteri Besar Terengganu. Watikah pelantikan telah diserahkan. Dan hari ini dimaklumkan secara lisan bahawasanya Datuk Seri Ahmad Said dan 2 lagi telah keluar parti UMNO. Tetapi mereka tidak menyatakan mereka menyokong PAS. Berkemungkinan sekiranya kita pergi ke Dewan Undangan Negeri Terengganu, mereka akan menyokong kerajaan Barisan Nasional dan UMNO. Dan jika itu berlaku, maka kerajaan Barisan Nasional Terengganu akan tetap memerintah. Baik, terima kasih banyak-banyak Datuk Farizan Harun. Penerangan yang sangat jelas dan padat. InsyaAllah kita akan cuba membawa Datuk Farizan Harun untuk datang terus ke Astro Awani. Terima kasih banyak-banyak. Okey, terima kasih. Sama-sama. Okey, itu tadi Peguam UMNO Datuk Farizan Harun. Jangan ke mana-mana. Buletin Awani jam 12. Berhenti rehat seketika.